Selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid. Bertemu kembali kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 6 bersama saya, Cikgu Siti. Pada kelas hari ini, kita akan belajar topik yang berikutnya, masih di bawah tema yang ketujuh iaitu Indahnya Warisan Kita. Unit 21, Indahnya Budaya Kita dalam topik permainan tradisional masyarakat kita. Standard pembelajaran 3.5.2 mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Sebagai rujukan, berikut adalah halaman 121 dalam buku teks Bahasa Melayu. Okey, sebelum itu kita baca sama-sama dahulu berkenaan dengan permainan tradisional masyarakat kita. Galah panjang ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Melayu. Permainan ini juga dikenali sebagai toy dan coh. Dalam permainan ini ada dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan bertahan. Setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 orang pemain. Pemain pasukan penyerang dikira mati jika disentuh oleh pasukan bertahan. Kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi kesemua garisan dan berjaya balik semula ke garisan permulaan. Seperti yang kamu melihat dalam gambar ini adalah contoh bagaimana permainan galah panjang ini dimainkan. Okey, ini adalah permainan tradisional yang kedua. Okey, kita baca sama-sama. Yoyo Cina ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Cina. Permainan ini berasal dari Cina dan wujud sejak zaman dinasti Ming, iaitu sekitar tahun 1386 hingga tahun 1644. Dalam permainan ini, pemain perlu menggunakan kedua-dua belah tangan untuk memutarkan yoyo. Yoyo diputar dengan lajunya dalam pelbagai aksi yang mengagumkan. Pemain perlu mengimbangi yoyo dengan menggunakan tali supaya tidak jatuh. Okay, ini seperti yang kamu lihat dalam gambar menunjukkan bagaimana permainan yoyo Cina tersebut dilaksanakan. Baik, seterusnya permainan tradisional yang ketiga, seperti yang kamu lihat di sini, lebih kurang macam galah panjang tapi dia lain sedikit ya. Nama permainan ini ialah kabadi. Okey, kita baca. Kabadi ialah sejenis permainan tradisional masyarakat India. Permainan ini berasal dari India dan berusia ribuan tahun. Permainan ini dimainkan oleh dua pasukan. Setiap pasukan mempunyai 12 orang pemain, iaitu 7 orang pemain utama dan 5 orang pemain simpanan. Dalam permainan ini, satu pasukan akan bertindak sebagai penyerang, manakala pasukan yang lain bertindak sebagai pihak lawan. Pada akhir perlawanan, pasukan yang mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Okey, berdasarkan kepada standard pembelajaran yang telah cikgu sebutkan di awal sesi ini tadi, iaitu mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Jadi,
Cikgu akan perkenalkan dulu kepada kamu bagaimana caranya untuk mencatat maklumat dalam bentuk grafik menggunakan peta iThink. Okey, seperti yang kamu lihat pada paparan, terdapat 8 peta iThink, iaitu yang pertama peta bulatan, yang kedua peta buih, 3 peta buih berganda, 4 peta pokok, 5 peta dakap, 6 peta alir, 7 peta pelbagai alir dan yang ke-8 peta titik. Jadi bilakah peta-peta ini digunakan? Situasi manakah kita perlu menggunakan peta-peta ini? Jadi cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, kita lihat dulu peta bulatan. Okey, peta bulatan digunakan untuk sumbangsaran idea dan mempamerkan pengetahuan sedia ada berkaitan sesuatu tajuk dengan memberikan maklumat mengikut konteks. Okay, ini adalah contoh bagaimana peta bulatan. Biasanya di tengah-tengah ini apa? Letakkan apa? Tajuk. Dan di sekelilingnya ialah kita tulis apa sahaja yang kita ketahui tentang benda berkenaan, tajuk berkenaan. Okay, agak-agak kamu daripada petikan berkaitan dengan permainan tradisional tadi, boleh tak kita gunakan peta bulatan? Okey. Kita lihat peta yang seterusnya. Peta yang kedua iaitu peta buih. Peta buih digunakan untuk meningkatkan kebolehan murid bagi mengenal pasti atau menunjukkan kualiti. Biasanya menggunakan perkataan deskriptif atau huraian. Ni tajuk di tengah-tengah. Yang ni di tepi ni ada bulatan-bulatan kecil yang dikenali sebagai buih. Ni untuk menerangkan tentang perkara yang yang menjadi topik utama. Yang ni dia punya penerangan. Contohnya kita nak terangkan tentang permainan kabadi. Contoh kamu tulis di sini. Kabadi. Okey, apa ciri-ciri dia? Dimainkan oleh masyarakat India. Apa lagi? Berapa orang pemain? Bagaimana cara permainannya? Terangkan di sini. Okey. Ini adalah fungsi peta buih. Seterusnya ialah peta buih berganda. Peta buih berganda digunakan untuk membanding beza sesuatu perkara atau situasi. Okay, sebagaimana yang kamu boleh lihat pada paparan ini, ada 2 perkara yang akan dibanding bezakan. Kalau kamu tengok di sini, okay, yang di tengah-tengah ini adalah berkemungkinan menunjukkan persamaan sifat ataupun ciri bagi kedua-dua perkara utama ini. Yang di sini adalah perbezaannya yang lain. Okey. Seterusnya ialah peta pokok. Peta pokok digunakan untuk mengklasifikasikan bahan atau idea. Mengklasifikasikan di sini bermaksud mengelaskan bahan atau idea. Contohnya di sini kamu letaklah tajuk. Contoh kamu nak buat pengelasan tentang haiwan. Okey. Sini kamu letak haiwan. Contoh ciri haiwan ialah makan haiwan lain. Di sini ataupun kumpulan yang kedua, makan tumbuhan sahaja. Dan yang terakhir mungkin kamu letak haiwan yang makan haiwan lain dan tumbuhan. Di bawah ni kamu senaraikan apa haiwan tersebut. Ini adalah sesuai untuk menggunakan peta pokok. Seterusnya ialah peta dakap. Yang mana peta dakap ini digunakan untuk menganalisis objek fizikal. Garisan sebelah kiri di sini adalah nama ataupun imej keseluruhan objek. Imej keseluruhan objek maksudnya gambar lah. Seterusnya garisan pada bahagian kedua, okay, di sini bahagian kedua adalah bahagian utama. Di sini adalah huraian bagi bahagian utama tadi. Okey.
Dari peta dakap ini, kita boleh melihat hubungan seluruh bahagian. Seterusnya ialah peta alir. Peta alir digunakan untuk membuat urutan sesuatu proses. Okey. Ini yang pertama, seterusnya yang kedua, yang ketiga, apa yang berlaku. Mengikut proses. Contohnya, proses untuk menyediakan ayam masak kicap. Contohnya, perkara pertama, apa perlu kita buat? Seterusnya yang kedua, apa perlu kita buat? Dan seterusnya yang ketiga, keempat dan yang terakhir, apa? Jadi sesuai untuk menggunakan peta alir. Seterusnya ialah peta pelbagai alir. Yang mana peta pelbagai alir ini digunakan untuk menunjukkan dan menganalisis hubungan sebab dan akibat. Segi empat yang berada di tengah di sini adalah peristiwa penting. Bahagian sebelah kiri adalah sebab-sebab peristiwa tersebut, manakala bahagian sebelah kanan pula adalah akibat daripada peristiwa tersebut. Peta terakhir pula ialah peta titik. Peta titik digunakan untuk memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasikan proses analogi dengan menggunakan faktor perhubungan. Okey, sama ada hubungan yang sama ataupun mencari faktor perhubungan di sini. Okey, mungkin ada dua perkara. Contohnya, haiwan pada masa anak kepada haiwan dan induknya. Contoh, beluncas rama-rama. Sama seperti jentik-jentik dan nyamuk. Maksudnya di sini, kedua-dua haiwan itu pada masa kecilnya tidak sama rupanya dengan apabila haiwan tersebut sudah dewasa. Sesuai menggunakan peta titik. Okey, untuk tugasan pada hari ini, yang perlu kamu buat ialah dengan menggunakan maklumat daripada petikan permainan tradisional masyarakat kita. Ada 3 tadi kan, iaitu galah panjang, yoyo Cina dan kabadi. Cikgu mahu kamu persembahkan maklumat tersebut dalam bentuk peta. Boleh pilih mana satukah peta yang sesuai untuk kamu letakkan maklumat-maklumat berkaitan dengan permainan tradisional masyarakat kita. Jangan lupa hantar tugasan kamu sebaik sahaja kamu selesai menyiapkannya. Okey, sehingga di sini sahaja untuk sesi PDPR pada kali ini. Jumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang. Sekian, terima kasih.